Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 5 Ogos, anda bersama saya Fatin Halma Yusof. Tajuk utama pagi ini, 28 ditahan insiden pergaduhan di Kuil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang anggota polis berpangkat korporal ditahan setelah melepaskan tembakan di luar sebuah pusat hiburan di Jalan Tun Razak kira-kira jam 5.25 pagi tadi. Menurut sumber, anggota berusia 33 tahun itu yang dipercayai mabuk melepaskan tembakan ke udara kerana cuba meleraikan pergaduhan antara rakan wanitanya dengan beberapa individu lain. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur SAC Rusdi Muhammad Isa mengesahkan kejadian itu dan suspek kini direman selama 2 hari untuk siasatan lanjut. Tambahnya tiada kecederaan dilaporkan akibat tembakan yang dilepaskan dalam insiden itu. Seramai 28 individu ditahan selepas disyaki terlibat dalam pergaduhan di antara dua kumpulan di Kuil Kaliama Pestarijaya, Kuala Selangor malam tadi. Dalam kejadian jam 9.15 malam itu, seorang anggota polis cedera di bahagian tangan dan menerima 6 jahitan selepas diserang ketika cuba mententeramkan keadaan. Anggota polis cedera diserang dalam pergaduhan ketika perarakan keagamaan. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazli Ahmad, satu perarakan keagamaan telah diadakan di kuil berkenaan namun berlaku pertengkaran di antara dua kumpulan terbabit. Mereka dipercayai bergaduh mengenai pemasangan kemah dan akhirnya sehingga menggunakan senjata parang. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh dan Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana mencederakan dengan senjata hingga menyebabkan kecederaan parah. Langkah sebuah syarikat berkaitan kerajaan sawit Kinabalu memperkenalkan jentera mekanikal yang dicipta sendiri adalah satu usaha baik syarikat itu ke arah gerak kerja lebih efisien, jimat serta relevan. Menurut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, peralatan yang dicipta itu walaupun teknologinya tidak begitu canggih tetapi berfungsi dengan baik sekaligus menjadi perintis dalam penggunaannya. Jadi di antara langkah yang mereka telah lakukan ialah memperkenalkan beberapa peralatan ya, seperti yang kita lihat. Yang ini di belakang ini peralatan, ada yang dinamakan tambadau. Dan peralatan ini merupakan satu peralatan yang telah pun dicipta sendiri oleh pihak Sawit Kinabalu dan mereka gunakan. Dan keupayaan mereka walaupun agak kita katakan teknologi bukanlah very sophisticated, but it's functioning. It can function well to extract, to load some of the fruit bunch yang ada untuk membolehkan supaya bukan hanya penjimatan kos yang dapat kita lakukan oleh kerana tidak menggunakan jumlah pekerja yang banyak, bahkan juga dari segi jangka masa, timing, we can load it with a certain period of time far much better, faster. Beliau berkata demikian selepas melawat tapak jentera mekanikal ciptaan Sawit Kinabalu di Tawau, Sabah. Meskipun Sawit Kinabalu berhadapan pelbagai ketidaktentuan masalah sawit dunia, namun syarikat itu berupaya mencipta inisiatif baru dengan semangat yang tinggi. Oleh itu, beliau menggalakkan syarikat GLC lain mengambil contoh usaha Sawit Kinabalu dalam menangani masalah kos pengeluaran tetapi masih kompetitif. Beliau turut menekankan keperluan penyelidikan dan pembangunan R&D dijalankan ke arah meningkatkan pengeluaran kapasiti, mengurangkan kos dan memaksimumkan keuntungan produk dihasilkan di semua ladang negeri itu. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia NUTP meminta Kementerian Pendidikan memperjelaskan segera mengenai cadangan pemansuhan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR. Menurut Setiausaha Agungnya Harry Tan Huat Hock, sehingga kini tiada perkembangan mengenai isu itu walaupun persetujuan untuk memansuhkannya diumumkan bekas Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid pada 2016. Menerusi satu kenyataan, Harry memaklumkan NUTP sudah beberapa kali cuba mendapatkan maklum balas tetapi masih tiada jawapan daripada kementerian.
Pihaknya berpandangan peperiksaan itu perlu dimansuhkan dan tidak lagi relevan jika murid terpaksa menanggung beban untuk memperoleh keputusan cemerlang. Ujar Heru lagi, penilaian murid seterusnya dilakukan berasaskan pentafsiran sekolah masing-masing dan bukannya berorientasikan peperiksaan berpusat semata-mata. NUTP juga bersedia bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dalam menambah baik pentafsiran berasaskan sekolah agar mempunyai instrumen yang dapat membantu guru ke arah kecemerlangan murid. Beliau berharap agar pihaknya dipanggil menyertai perbincangan bagi memuktamadkan cadangan memansuhkan UPSR. Kementerian Kesihatan KKM akan menubuhkan satu jawatan kuasa bebas bagi menyiasat kes kemalangan maut yang membabitkan sebuah ambulans di kilometer 368.3 Lebuh Utara Selatan berdekatan kawasan Tanjung Malim semalam. Siasatan dalaman akan dilakukan bagi mengenal pasti sama ada urusan penggunaan kenderaan hospital dikenalikan mengikut prosedur operasi standard SOP atau sebaliknya. Pengarah Kesihatan Negeri Perak, Datuk Dr. Ding Lei Ming berkata Jabatan Kesihatan Negeri dan KKM mengambil serius insiden berkenaan dan buat masa ini perkara membabitkan penyelenggaraan kenderaan hospital termasuk ambulans masih dalam siasatan. Justru beliau berharap semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi sehingga laporan siasatan selesai. Dalam kejadian jam 7 pagi semalam, pemandu Muhammad Hafiz Muhammad Bahari, 37 tahun dan pesakit Azizah Dolah, 66 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian selepas ambulans dinaiki merempuh besi pembahagi jalan sebelum terbalik. Kemalangan dipercayai berpunca akibat tayar belakang kenderaan itu pecah menyebabkan ia hilang kawalan lalu terbabas. Ia turut mengakibatkan dua lagi penumpang ambulans iaitu seorang jururawat Nur Alisa Hashim 28 tahun dan pemandu perubatan Khairul Azani Khairuddin 40 tahun mengalami kecederaan ringan. Hampir 6,000 unit lift di sekitar Kuala Lumpur belum memperbaharui sijil perakuan kelayakan CF. Memetik laporan eksklusif Berita Harian, jumlah itu diperoleh hasil semakan dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja JKKP Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jumlah itu adalah bersamaan kira-kira 30% daripada 20,000 unit lift berdaftar di sekitar ibu negara. Antara punca pemilik bangunan tidak memperbaharui CF kerana menyedari lift berkenaan gagal mematuhi peraturan-peraturan lift elektrik penumpang-penumpang dan barang-barang kilang dan jentera 1970. Menurut pengarah JKKP Kuala Lumpur dan Putrajaya, Husdin Camat, pihaknya mendapati ada pemilik bangunan yang melantik firma penyelenggaraan lift yang tidak kompeten atau kontraktor tidak berdaftar serta tiada kontrak semata-mata mahu menjimatkan kos. Kecuaian atau sengaja melengahkan pembaharuan CF lift kerana kurang kesedaran pematuhan ke atas keperluan undang-undang. Mengambil contoh lift di projek perumahan rakyat PPR Kerinci yang mempunyai rekod penyelenggaraan dengan CF sehingga Januari tahun depan boleh mengalami masalah mekanikal secara tiba-tiba. Sudah tentu kemudahan yang belum memperbaharui CF lebih berisiko jika digunakan berterusan tanpa pemeriksaan keselamatan. Beliau menegaskan bahawa penggunaan lift tanpa CF adalah menyalahi undang-undang mengikut Seksyen 19 Kurungan 1 Akta Kilang dan Jentera 1967. Insiden lift menggelongsor sebelum berhenti secara mengejut di PPR Kerinci Jumaat lalu mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penghuni perumahan bertingkat serta bangunan tinggi. Bukan diuji sebagai penilaian pencapaian murid atau membebankan, malah diterapkan dalam kaedah didik hibur. Apapun asasnya, ia demi pembinaan identiti nasional. Itu antara pendapat sarjana tempatan berhubung polemik tulisan khat. Justru tanggapan negatif seperti mengaitkannya dengan agama Islam adalah tidak benar sama sekali. Profesor Vijaya Lachmi Subramaniam yang juga salah seorang panel di dalam dokumen standard kurikulum dan pentafsiran di KSP menjelaskan kurikulum standard sekolah rendah KKSR tahun 4 antara kemahiran bahasa yang perlu dipelajari murid merujuk kepada seni keindahan, kehalusan dan kebahasaan dalam bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Memang jelas dalam DSKP. Memang bahagian ini bukan diuji sebagai penilaian pencapaian murid. Dia diajar aspek seni bahasa ni diajar sebagai kaedah santai dan didik hibur. Sudah pasti daripada santai dan didik hibur ni unsur keindahan keseronokan tu dapat diterapkan.
Bagi pakar sejarah pula, dakwaan segelintir masyarakat yang kononnya elemen HAT ini bertujuan mahu memelayukan atau mengislamkan orang lain jelas menggambarkan golongan terbabit buta sejarah dan tidak memahami kontrak sosial. Setelah 62 tahun kita merdeka, kita cuba bentuk manusia Malaysia itu. Nampaknya tak menjadi. Kita berpecah-pecah lagi. Kita mencurigai antara satu sama lain. Jadi itu yang paling pokok. Kita harus bina semula negara bangsa. We need nation rebuilding. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, 25 orang maut apabila 3 buah bot yang berlayar di Selat Guimaras, Filipina tenggelam. Laporan mengatakan ketiga-tiga bot terkena angin kencang dan ombak besar yang dicetuskan oleh hujan monsun. Pengawal pantai terpaksa menutup perkhidmatan feri buat sementara waktu akibat insiden berkenaan. Mayat 14 penumpang dan kru bot itu telah pun dijumpai dan membawa jumlah kematian kepada 25 orang. Menurut pihak berkuasa, 25 maut dan 6 lagi masih hilang, manakala 55 penumpang berjaya diselamatkan. Suspek yang melepaskan tembakan dalam pasar raya Walmart di El Paso, Texas kemarin dipercayai cuba meniru serangan pengganas di Christchurch, New Zealand pada Mac lalu. Menurut laporan media tempatan, ini berikutan suspek berkulit putih dikenal pasti sebagai Patrick Kuzios memuat naik satu manifesto di laman sosial sebelum melancarkan serangan berkenaan. Pemuda berusia 21 tahun itu berkata kebanjiran pendatang asing dari Amerika Latin antara sebab dia melancarkan serangan tersebut. CNN melaporkan dokumen sebanyak 2,300 patah perkataan itu mengandungi kata-kata berunsur nasionalis dan kebencian terhadap pendatang asing. Suspek mendedahkan serangan itu mula dirancang sejak sebulan lalu. Serangan dalam pasar raya Walmart itu meragut 20 nyawa dan menyebabkan sekitar 26 lagi cedera. Hujan lebat sejak beberapa hari lalu menjejaskan penduduk di Maharashtra dan Gujarat, India diramal berterusan selama beberapa hari lagi. Menurut khidmat cuaca tempatan, hujan lebat diramal sekurang-kurangnya sehingga esok di Mumbai, Thane dan Palghar. Manakala negeri Bihar dan Assam dijangka bertambah baik bermula hari ini. Keadaan menyebabkan perkhidmatan kereta api terpaksa digantung sementara sepanjang hujung minggu lalu. Manakala beberapa penerbangan di lapangan terbang Mumbai terpaksa ditangguhkan. Pihak berkuasa mengeluarkan amaran berjaga-jaga di Gujarat berikutan kebimbangan air sungai melimpah. Seorang wanita warga Jepun yang dikuarantin kerana demam selepas pulang dari Kongo disahkan tidak dijangkiti wabak Ebola. Wanita dalam lingkungan usia 70-an berkenaan sebelum itu dimasukkan ke hospital di Tokyo dan dikuarantin selepas demam panas pada Sabtu lalu. Dirinya tidak berhubung dengan mana-mana pesakit Ebola di Kongo. Kerajaan Jepun kini mengambil langkah berjaga-jaga dengan mewujudkan unit tindak balas kecemasan bagi menghalang penularan Ebola. Iran bertindak merampas satu lagi kapal tangki asing di Teluk Parsi kerana didakwa menyeludup. Media rasmi Iran melaporkan pengawal revolusi Iran merampas kapal asing berkenaan yang didakwa menyeludup bahan bakar ke negara Arab. Lebih 700,000 tan bahan api ditemui atas kapal berkenaan. Selain itu, 7 kru kapal turut ditahan. Ini insiden kedua seumpamanya selepas pengawal pantai Iran menahan kapal dari Panama kerana didakwa menyeludup bahan bakar pada 13 Julai lalu. Iran turut merampas sebuah kapal dari Britain pada bulan lalu di Selat Hormuz selepas mendakwa ia merempuh kapal nelayan. Besar impaknya. pantas menampilkan Prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Sukan Bola Sepak Piala Malaysia. Dua lagi aksi pertama peringkat kumpulan berlangsung malam tadi menyaksikan kemenangan memihak finalis Piala FA Perak yang mudah membenam juara Liga Perdana Sabah 3-0 di gelanggang sendiri dalam aksi kumpulan C. Juga langkah kanan untuk meraih 3 mata pertama adalah Melaka United dari kumpulan D yang berjaya menewaskan PDRM 3-1. Kemenangan ini membolehkan Perak dan Melaka berada di kedudukan teratas kumpulan masing-masing. Di Stadium Perak Ipoh, tuan rumah yang kecewa sekadar bergelar naib juara Piala FA tampil dengan aksi memukau untuk mengecewakan Sabah. Selepas beberapa gerakan awal berjaya dipatahkan pelawat, Brandon Gunn memecah kebuntuan menghasilkan gol pembukaan pada penghujung babak pertama menerusi rembatan jarak jauh. Dan kedudukan Perak makin kukuh selepas Goresa menghasilkan gol kedua tuan rumah pada minit ke-51. Ketika aksi memasuki masa kecederaan, Leandro Dos Santos mengambil kesempatan daripada kekalutan di depan pintu gol Sabah susulan sepakan penjuru dengan menjaringkan gol ketiga tuan rumah sekaligus memberikan permulaan baik buat skuad The Boscorus dengan 3 mata pertama. Perak akan bertandang ke Stadium Darul Makmur menentang Pahang Khamis ini, manakala Sabah akan bertemu Pulau Pinang di Stadium Bandaraya. Di Stadium Hang Jebat, Melaka United berdepan tentangan sengit satu lagi pasukan Liga Perdana PDRM sebelum berjaya meraih 3 mata berharga. PDRM terlebih dahulu mengejutkan tuan rumah dengan gol minit ke-8 Lee Ching Hun. Tersentak dengan jaringan itu, Melaka United bangkit menggandakan asakan. Hasilnya 2 minit kemudian Nazrin Nawi menyamakan kedudukan menerusi satu sepakan bebas dan keputusan 1-1 kekal hingga separuh masa berakhir. Selepas rehat, penguasaan Melaka United gagal lagi dibendung PDRM. Jaringan kedua terhasil menerusi penyudah Patrick Ushal pada minit ke-54 selepas menerima hantaran Safiq Rahim. Nazrin sekali lagi cemerlang untuk gol ketiga skuad Hang Tuah minit ke-61 apabila memanfaatkan hantaran Wan Amirul Afiq. Melaka United akan berdepan Selangor selepas ini manakala PDRM menentang Felda United. Masa saya lahirkan anak saya ni normal. Lepas pada 3 bulan tu dia menerak semua okey. Lepas tu doktor target dia masa 5 bulan tu mengangkat tak boleh, duduk tak boleh. Lepas tu saya pun bawa pergi hospital. Doktor target perkembangan anak saya ni lambat. Lepas tu saya kata lepas tu masa dalam 2 tahun tu, 2 tahun ke setahun lebih dia mengidap kisauan demam panas lah. Mula-mula saya tak boleh terima apa-apa anak saya macam ni kan. Saya tak tahulah macam mana saya nak. Kita beralih ke Liga Perdana Inggeris. Juara Liga Perdana Inggeris, Manchester City memulakan kempen Liga musim 2019-2020 dengan langkah kanan apabila memenangi saingan perisai komuniti dengan menewaskan juara Eropah Liverpool menerusi penentuan penalti 5-4. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Wembley itu berkesudahan dengan kedua-dua pasukan terikat satu sama tamat 90 minit permainan. Penguasaan awal lebih memihak Manchester City dengan Raheem Sterling meletakkan The Citizen di depan pada minit ke-12 menerusi penyudah jarak dekat. Kedudukan 1-0 kekal hingga separuh masa berakhir. Babak kedua Liverpool lebih menyerlah dan selepas beberapa gerakan di depan gawang City gagal menemui penyudah. The Reds akhirnya lega gerakan Virgil van Dijk disudahkan Joel Matip menerusi tandukan pada minit ke-77. Aksi selepas itu terus dikuasai Liverpool, namun deretan percubaan terutama menerusi pemain sayap prolifik Mohamed Salah berjaya dipatahkan penjaga gol City Claudio Bravo yang beraksi cemerlang. Tamat 90 minit kedudukan kekal satu sama dan pemenang ditentukan menerusi sepakan penalti. Kegagalan Georginio Veldon menyempurnakan sepakan kedua Liverpool membuka peluang City muncul pemenang dengan skuad kendalian Pep Guardiola itu berjaya menyempurnakan semua 5 sepakan untuk keputusan berakhir 5-4. Pusingan kelima kejuaraan go-kart Yami Siri Asia 2019 di Langkawi Kedah. Pelumba negara Putra Adam Halim menamatkan perlumbaan kategori junior pada kedudukan kedua di belakang juara pusingan kelima Supakit Genji Tranum dari Thailand. Berbaki satu lagi perlumbaan, Putra Adam bagaimanapun dalam kedudukan selesa untuk bergelar juara apabila masih mendahului senarai pelumba.
Dalam pusingan kelima di Litamorek Adventure Park, Putra Adam tampak selesa pada kedudukan di hadapan sebelum dipintas pelumba Thailand Tasa Napol Intra Puvasa. Beberapa cubaan dilakukan Putra Adam bagi kembali mendahului perlumbaan. Bagaimanapun, cubaan itu gagal apabila turut mendapat saingan dari Supakit yang kemudiannya bijak mencuri peluang mendahului perlumbaan. Started yesterday in qualifying. We qualified 9th. We had some problems, and then throughout the heats, we progressively went forward and we started third in the pre-final. After that, in the final, I got the lead, and then some problems we had, and we finished second. But we have one more round to go in Sepang. Obviously, the lead from first and second, I'm still leading by 20 points, which is quite a lot. So my plan in Sepang is just to keep relaxed and make sure everything goes well. Pernah menaiki podium di kejohanan di Venice, Itali pada 2017, pelumba yang menggunakan jentera Kart Republic milik IS Racing itu yakin mampu untuk mengekalkan momentum kemenangan pada pusingan akhir di Sepang September ini. Kejuaraan ini turut dipertandingkan kategori rookie, cadet master dan senior. Kemuncak kejohanan skuash remaja dunia 2019 menubatkan dua pemain Mesir, Mustafa Asal dan Hania Hamami selaku juara lelaki dan wanita edisi kali ini. Ya, sekaligus ini adalah tahun kedua berturut-turut Mesir mempamerkan penguasaan dalam kejohanan utama saingan peringkat umur. Turun lebih awal di pusat skuash negara Bukit Jalil, final wanita yang menemukan dua pemain Mesir. Seperti diramal, pemain pilihan Hania Hamami nyata tidak berdepan masalah untuk menewaskan rakan senegara Jana Shihab. Hania nampak tenang menguasai set pertama dengan kemenangan 11-8. Di set kedua, Hania nyata tidak memberi peluang kepada Jana untuk menyamakan kedudukan apabila menang 11-6. Hania terus unggul dengan kemenangan di set ketiga 11-8 untuk memenangi bersih 3-0. Manakala aksi saingan akhir kategori lelaki juga menyaksikan pertembungan sengit di antara dua pemain senegara, Mustafa Asal dan Mustafa El Siti. Turun selaku juara bertahan, Mustafa memenangi set pertama dengan kemenangan 12-10 dan semakin mudah menguasai set kedua 11-3. Keunggulan Mustafa tidak dapat dinafikan lagi, cemerlang mengungguli set ketiga 11-6 untuk mempertahankan kejuaraan dua edisi berturut-turut. Sekian Buletin Pagi. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Buletin TV3. Saya Fatin Hamad Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.